Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam sesi PDPR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Apa khabar murid semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. Semoga semua sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walau di mana saja kamu berada. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi. Pertama sekali cikgu ingin memohon kemaafan, maaf zahir dan batin sebab tak dapat nak buat secara live . Tak dapat cikgu nak buat Google Meet kan secara live sebab dekat sini di sini cikgu menghadapi masalah capaian internet. Okey, mungkin sebab cuaca juga kot. Sebab masalah cuaca, asyik hujan dan sebagainya. Tak dapat cikgu dah cuba dengan kawan-kawan cikgu beberapa hari cikgu dah cuba untuk Google Meet. Cikgu nak apa orang cakap nak present, nak tunjuk dekat kamu pun memang tak lepas memang tak dapat. Video ni pun cikgu tak dapat upload. Ni kali ketiga sebenarnya cikgu rekod Cikgu rekod kali 3 sebab ada masalah internet tak dapat nak upload Cikgu harap ni yang ni dapat upload Cikgu harap. Okey, cikgu akan ringkaskan sebab cikgu faham ada antara kamu yang juga mempunyai masalah capaian internet mungkin tak dapat nak download video yang cikgu buat ni. Jadi cikgu akan buat seringkas-ringkasnya pada hari ini. Okey, kita akan terus tengok kepada selamat datang cikgu ucapkan. Kita akan baca petikan tutup supaya selamat dan kemudian kita akan buat kemahiran menulis iaitu kamu akan jawab soalan kefahaman yang ada di dalam buku teks itu. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap supaya murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan betul Ini saja objektif pembelajaran kita hari ini. Sebab ada soalan di dalam tu, nanti kamu akan tengok ada soalan yang mempunyai aras yang rendah iaitu soalan yang mudah sikit untuk kita jawab. Ada jawapan dan petikan tapi kali ini tak ada jawapan secara bulat-bulat. Tak ada dalam bentuk ayat yang kita boleh ambil balik ayat dia, tulis balik tak, tapi dia hanya akan memberikan kamu jawapan. Kamu kena bina ayat kamu sendiri untuk menjawab soalan tersebut. Dan ada juga soalan yang kita sebut dia sebagai soalan bercapah. Apa maksud soalan bercapah? Soalan bercapah bermaksud soalan yang memerlukan kamu berfikir dengan lebih mendalam dan dia mempunyai banyak jawapan yang boleh kita terima. Okey, jom kita baca petikan. Cikgu harap semua murid dah bersedia dengan alat tulisnya, dengan buku teksnya, muka surat 44 dan cikgu harap kamu dah ada dengan kamu buku tulis kefahaman Saya ulang sekali, buku tulis kefahaman. Okey, tajuk dia ialah tutup supaya selamat. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Ini sebelum cuba perhatikan gambar tu. Ayah dan ibunya berlari mendapatkan Hanif. Hanif lutut dia terluka, berdarah. Tengok kedudukan basikal dia di mana. Okey. Seterusnya, Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini, Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Ini gambar selepas kamu perhatikan Hanif dengan adiknya, dia dah pakai alat pelindungan pakaian yang ada pelindungan dekat kepala, lutut dia. Kemudian Encik Salim dalam gambar tu dah boleh duduk dengan ibunya dengan tanpa perlu rasa risau lagi. Okey, kita lihat kepada soalan. Ada 5 soalan di sini. Di bawah dia, yang pertama, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Yang kedua, mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Yang ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Dan yang keempat, pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Dan yang akhir sekali, apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Jadi kita pergi satu persatu dan saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kamu menjawab soalan. Okey, cara untuk menjawab soalan. Yang pertama, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Ambil sebahagian daripada ayat daripada soalan ni dan jadikan dia sebagai permulaan untuk kamu menjawab soalan. Jangan terus jawab apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup ini.
Jangan terus jawab jawapan dia, tetapi kamu kena mulakan dengan ayat dia. Contoh jawapan yang saya buat ni, cadangan jawapan dia ialah ambil bahayanya longkang yang tidak ditutup. Itu permulaan dia. Jawapan dia kamu sambung ialah akan menyebabkan kita terjatuh. Jadi jawapan dia akan menjadi bahayanya longkang yang tidak ditutup ialah akan menyebabkan kita terjatuh. Ini cadangan jawapan daripada saya. Kamu boleh buat ayat kamu sendiri. Mana-mana jawapan yang boleh diterima, jawapan yang betul, mempunyai ayat yang lain daripada saya pun, saya akan terima. Jangan risau. Ini cadangan jawapan daripada saya. Soalan yang kedua. Mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Mengapa? Kenapa kena ada penutup longkang? Jawab bermula dengan ayat kita perlu memasang penutup longkang apa? Ini cadangan jawapan daripada saya. Kita perlu memasang penutup longkang untuk mengelakkan kemalangan. Saya bukan sembarang jawab saja. Soalan 1, 2, 3 dan seterusnya ni bukan saya jawab suka hati ya. Saya jawab dengan melihat kepada petikan. Itu yang kamu kena buat. Lihat kepada petikan, fahamkan, bina ayat kamu sendiri untuk jawab soalan yang diberikan. Okey? Soalan yang ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Dia tanya kamu, kenapa? Apa yang menyebabkan Hanif terjatuh? Jadi, kamu nak jawab, mesti ambil bermula dengan apa? Okey. Bermula dengan punca Hanif terjatuh, apa? Ini jawapan daripada saya. Punca Hanif terjatuh adalah kerana longkang tidak ditutup. Dia terjatuh semasa menaiki basikal. Ini jawapan saya panjang lah. Untuk saya fahamkan pemeriksa tu, saya tambah dia terjatuh semasa menaiki basikal. Apa ni ya? Okay, soalan yang keempat, saya lupa nak tulis nombor kat sini. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Dia tanya kamu, penutup longkang yang macam mana dikatakan selamat? Okey, kalau kamu perhatikan, balik kepada soalan dalam buku teks. Nombor 4 ni dia ada satu simbol dekat sini ya, gambar otak dekat sini. Bila dalam buku teks ni ada simbol tersebut, dia menunjukkan bahawa soalan ini adalah soalan yang kita katakan sebagai soalan bercapah. Ataupun soalan yang memerlukan kamu berfikir aras tinggi. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi, soalan kebat. Maksudnya soalan ni susah sikit tapi tak seperti kamu tak boleh jawab. Kamu boleh jawab, cumanya kamu kena fikir dengan lebih mendalam. Kamu rasa macam mana ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Macam mana ciri-ciri pembuatan dia? Macam mana dikatakan penutup longkang yang selamat? Kena fikir lebih mendalam. Dan soalan ini mempunyai banyak jawapan yang betul. Banyak jawapan yang boleh diterima. Jadi soalan yang keempat, cikgu minta kamu buat sendiri. Berbalik kepada cara menjawab soalan tadi, pada pendapat saya, mulakan dengan pada pendapat saya, ciri-ciri penutup longkang yang selamat bagaimana? Adalah ciri-ciri penutup longkang yang selamat mestilah mempunyai kamu buat ayat kamu sendiri, tulis dalam buku kefahaman, ambil gambar dan hantar ke dalam grup Telegram. Sebentar lagi saya akan jelaskan kenapa kita kena hantar dalam grup Telegram ya. Okey, yang seterusnya. Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Soalan yang kelima ni. Terlupa lagi saya nak tulis nombor kat situ. Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Apa nilai murni ni ya murid-murid? Nilai murni adalah satu sifat ataupun satu benda yang baik. Contoh nilai murni, baik hati, kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab. Itu adalah contoh-contoh nilai murni. Jadi kamu nampak dalam cerita, dalam petikan yang kamu bacakan seperti tadi, kamu rasa apakah nilai murni yang ada pada Encik Salim, ayah kepada Hanif? Kamu rasa? Jawab macam biasa, bermula dengan ayat apa? Nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim ialah senang kan? Sebab ini bukan soalan kebat. Yang tadi soalan kebat. Saya nak kamu fikir. Susah sikit lah soalan kebat tu. Tak apa. 3 soalan saya dah bagi jawapan. Hanya kamu kena buat 2 sahaja. Di dalam buku kefahaman. Pastikan kamu tulis tarikh hari ini 18 bulan 5 2021 hari Selasa. Dalam buku kefahaman kamu hanya perlu salin soalan dahulu, baru tulis jawapan di bawahnya. 5 soalan saja. 3 saya sudah bagi
2 kamu cuba jawab sendiri. Okey, macam mana nak hantar? Ambil gambar. Lepas tu kamu hantar, nanti saya akan buat satu grup Telegram mulai hari ini untuk setiap kali sesi PDPR Bahasa Melayu kelas 3B. Okay, kamu akan hantar segala tugasan kamu. Kita akan kumpulkan semua tugasan kamu yang hasil kerja kamu tu, hantar gambar di dalam grup Telegram. Nama grup Telegram tu adalah Penghantaran Tugasan BM3 Bestari. Saya ulang sekali lagi, nama dia Penghantaran Tugasan BM3 Bestari. Dalam Telegram tu kamu akan hantar semua tugasan di situ. Pastikan kamu hantar gambar siap dengan kamu ada tulis nama kamu Contohnya Nick Damien Nick Damien. Tulis itu nama Nick Damien dengan gambar tugasan ataupun gambar yang kamu dah tulis tu. Macam biasa kamu buat dekat WhatsApp, hantar secara personal kan. Tapi kali ni jangan hantar secara personal kepada saya sebab kadang-kadang berlaku terlepas pandang berlaku keciciran. Saya tak dapat tengok, kadang-kadang mesej masuk terlalu banyak. Jadi kita kumpulkan semuanya dalam satu grup dalam satu platform, itu kita guna Telegram sebab Telegram ni dia boleh banyak sikit, dia punya storage dia pun kita boleh banyak sikit. Okey, hantar saja dalam tu. Okey, dan mungkin saya tak akan tanda dalam tu. Saya hanya nak tengok pelibatan kamu saja. Bila kamu hantar maksudnya kamu mengikuti kelas saya lah. Sebab lepas tu saya nak kena buat laporan kehadiran dan sebagainya lah. Okey, kamu hantar di situ. Okey, saya akan semak dan tanda secara fizikal apabila kita bersemuka nanti. Buku tu bila buka sekolah dah ada dah hasil kerja kamu sepanjang kamu berada di rumah semasa PDPR. Ada masa kita akan guna buku tulis, ada masa kita akan guna buku aktiviti murid-murid Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Cikgu tak nak panjangkan lagi. Okey, terima kasih cikgu ucapkan di atas perhatian yang telah kamu berikan. Jadi kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya insya-Allah pada hari Jumaat nanti. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.